رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله من المسلمين والمسلمات اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tetamu tetap rumah Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan kesihatan tubuh badan serta nikmat yang tidak pernah putus kepada setiap hamba-Nya di mana saja mereka berada. Dan keduanya sama-sama kita berbanyakkan ibadat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau siapa pun kita, walau di mana kita berada, perbanyakkanlah amalan taubat kerana perkara bersyukur serta bertaubat merupakan amalan yang paling dimari oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sambung pembahasan berkenaan dengan kitab Bahrul Mazi. Sudah habis peringkat berkenaan dengan mencegah kemungkaran, 3 peringkat. Bermula dengan perintah mencegah dengan tangan iaitu puasa, mencegah dengan lidah lisan iaitu dengan cara menggunakan nasihat serta teguran, dan yang ketiga menggunakan hati iaitu benci perkara mungkar dengan melalui hati. Dan sambung berkenaan dengan bab ma jaa masalul qaim ala hududillah. Bab ma jaa masalul qaim ala hududillah, yang telah datang ia pada menyatakan umpama orang yang berdiri atas sempadan Allah. Ya, bab ia menyatakan umpama seperti orang yang berdiri di atas sempadan Allah. Ya, Allah Ta'ala ada dia punya sempadan. Tak, dia ada dia punya sempadan yang perlu kita patuhi. Barang siapa yang melampaui sempadan, nescaya dia merupakan orang-orang yang tidak baik. Dan tuan-tuan muslimin muslimat, ada masing-masing ada tanah. Tak, ada tanah. Ya, dia ada sempadan masing-masing. Nak pecah tanah, dia akan panggil dulu letak batu sempadan. Tiba-tiba mari orang sebelah, dan dia buat pagar lebih daripada 2 kaki menggunakan tanah kita. Tak, kita tidak akan kata orang itu baiknya dia sampai 2 kaki dia ambil tanah kita, buat pagar rumah dia, konkret. Tak, kita pun ada sempadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita dikatakan baik, sedangkan kita sentiasa melangkaui serta melampaui sempadan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di dunia ini ada sempadannya. Tak, yang hilang pada dulu kau hilang, dapat tebang besar hilang. Dan bila dia di luar rata, di luar sempadan, maka sekarang tak jumpa jalan. Balik pada kita manusia biasa ini, bila kita di luar sempadan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan sempadan Allah Subhanahu wa taala, tak jumpa cari balik jalan semula. Dipanggil orang-orang yang sesat. Bila sesat, susah nak balik semula ke pangkal jalan. Dan kena banyak berubah, kena banyak pergi, kena banyak beri. Beri dia punya kepahaman berkenaan dengan agama. Tak, itu bahagian itu. Dan apa saja tidak boleh melempasi sempadan. Tetamu datang rumah kita, rasa-rasa nak buang air, tak, kita takkan bagi dia akan masuk menggunakan tandas master PLO. Tak, kita akan guna tandas kos di sana tu, sebelah dapur tu ada di kanan, basuh sendiri. Tak, ada orang yang dia suka-suka pergi rumah orang, dia nak masuk bilik ni, bilik tak ada. Dia ada sempadan, dan rumah kita pun ada dia punya peraturan. Bila tetamu tersebut telah melanggar kita punya kebiasaan adab di rumah kita, kita panggil tetamu itu tetamu yang
yang tidak sopan tetamu yang sudah terhadap kepada tuan rumah. Dan ingat, kita hidup dunia ini, al-ardu ini ada dia punya tuan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya, boleh tak kita ni ramai sangat ni yang suka buat maksiat ni, boleh tak kita buat maksiat ni? Tanya banyak, kita berkata boleh, tapi dengan bersyarat. Bila kata boleh sini, buana pula ni syarat dia ni apa ni, menarik apa ni. Dan nak buat ibadah ada syarat, nak buat maksiat pun ada syarat. Tak? Nak semayang, kita nak semayang angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba orang belajar tengok ada tai kucing setompok di belakang. Bacaannya sedap, Sa'id Al-Ramidi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bacaan sedap, tak kira Imam Masjidil Haram najis toko atas bawah, tak so. Pasal syarat dia kena bersih. Tu nak beribadah ada syarat dia. Bagi masuk, ambil takbir semula. Nak buat ibadah pun, nak buat maksiat pun ada syarat dia. Itu apa sih mata ni menarik ni. Syarat yang pertamanya ialah kamu buat maksiat itu, pastikan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tak sampai tempat kamu buat maksiat. Boleh pula ni mana boleh gitu, dia mesti dia nampak kita buat mana pun. Kalau nampak, jangan buat. Mudah je syarat yang pertama, tak lepas. Syarat nak maksiat mudah. Pastikan Allah Ta'ala dan para malaikat tak nampak ketika kita buat maksiat. Okay. Dan syarat yang kedua pula lagi. Syarat yang kedua, nak buat maksiat boleh, tapi bukan di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Syarat yang kedua memang tak lepas. Kalau tak lepas, jangan buat. Pasal kita duduk di bumi ini ada Tuhan dia yang maha mentadbir, yang maha berkuasa. Aku nak membuat ini, aku nak jangan kamu buat begini. Ini panggil sempadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melampaui batas itu dinamakan orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makna berdiri atas sempadan Allah itu yakni tiada melanggar hukumnya. Termasuk dalam makna takwa, tak menjunjung kita perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya tidak melanggar hukum. Tak. Itu maknanya kalau ramai sangat yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak jaga sempadan Allah. Dan hak kita bila orang langgar, hak kita marah. Dan bila kita orang langgar, orang ceroboh, hak kita marah. Berdelu dekat depo tahanan set-set pelaut, dan orang-orang pelaut mencerobok sempadan negara, laut, perairan negara dia cerobok, dapat tangkap oleh polis marine. Satu buk kena sita. Tak pasal mencerobok perairan negara, sedap diambil hasil negara, apa boleh. Pun kita marah, duduk dalam depo tahanan, tak kena dakwa denda 100,000 ringgit. Dan bayangkan kita ni melanggar sempadan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil langgar tara. Sebab langgar tara ni 3 keturunan padok dah api lagi. Dan anak sama anak mengaji, jumpa-jumpa nak menikah, masuk Minang, jumpa-jumpa tengok anak siapa dia ni, anak sekian-sekian, tak payah. Pasal ayahnya sudah mengambil 2 kaki tanah kita hari. Ingat lagi tahun 70 dulu. Tengok susuk habis anak beranak pasal melanggar sempadan sesama manusia. Apatah lagi melanggar sempadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Palinglah banyak Allah Ta'ala murka kepada hamba-Nya yang melampaui sempadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang berlaku yang telah melanggar sempadan. Nak naik kereta pun ada sempadan lain putus-putus. Barang siapa yang lebih lain, tengok bertembung dengan kenderaan di arah bertentangan. Yang tu cerita yang kehilangan ayah, yang kehilangan anak. Itu dia. Pasal dia panggil membawa kenderaan di luar kawalan sehingga masuk ke lorong bertentangan. Waktu tu bicara orang dia. Itu yang kena macam tu. Di Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tahu. Gitu. Itu akibat orang yang melanggar sempadan di dunia. Banyak tak yang kena azab dan juga yang kena hukuman.
Dan setiap hidup ini ada dia punya sempadan hak dan juga hukuman masing-masing. Dan buat gini kena begini. Tapi kita takut juga pasal kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Dan mula-mula sekali nak ajak agama ni kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut dia besar, memang besar sungguh. Dan barulah setiap kali perbezaan antara rukun solat itu kena sebut Allahu Akbar. Mula-mula sekali wajib sebut dengan suara biar dengar di telinga. Dan itu disebut sama ada. Kalau tak dengar di telinga dipanggil tidak sah. Rukun taulid kena dengan Allahu Akbar sekurang-kurang. Dan kalau tak dengar dia panggil kena belajar mula, kena biar dengar sekurang-kurang. Jauh sedikit. Allahu Akbar. Dan tak perlu tahu lah plastika, tak tahu. Kalau tak dengar dia kira tidak sah pasal tidak mengikuti rukun tauhid. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak lain kecil berlaku. Berlaku pada zaman tabi'in, seorang dia kerja tukang rumah. Kerjanya bertukang rumah, jual buat rumah. Dia dah menyiapkan dinding dah siap dah, cuma satu lagi jongkong, nak ubuh jongkong. Nak ubuh jongkong tu tiba-tiba bila di masjid azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Acun nak letak so lagi. Bunyi azan, balik mula tanah. Cuci diri, pergi ke masjid mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi jongkong nak siap dinding ni. Dia tinggal pasal mendengar lafaz yang maha besar. Dia dengar tu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala maha besar, maka kasih sayang Allah pun maha besar. Bila dia marah, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pun maha besar. Okey. Pasal yang tak takut Allah Ta'ala tu pasal dia tak tahu setara mana besar. Dan tu dia contoh. Dia belajar temat bahagian asma dan wasifat pula. Kemudian maka hukum Allah itu ialah menjauhkan segala yang dicegahnya dan mengerjakan segala yang disuruhnya. Itu saja. Termasuk dalam bab takwa. Apa yang kita buat, duduk masjid, mari masjid, nak cari takwa. Kita puasa, nak cari takwa. Tak, kita dengar tazkirah, kita dengar kuliah, nak cari takwa, biar faham molek. Kalau faham dah pun biar tambah ilmu. Sebab setiap kali kita berada dalam majlis ilmu, malaikat akan datang balik kepada Allah Subhanahu wa taala membuat rekod tak. Laporan malam ini Selasa 17 hari bulan. Sekian. Allah tanya apa yang dibuat oleh hamba-Ku di bumi. Malaikat yang pertama jawab, mereka sedang berada di majlis zikir memuji-Mu ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman mengatakan, aku ampunkan segala orang yang berada di majlis tersebut. Jawab malaikat, ya Allah, dalam majlis bukannya orang baik apa? Dan ada antara mereka orang-orang yang berbuat jahat di pagi hari. Malam hari jadi baik pula. Ada antara mereka yang buat baik buat jahat di malam hari. Siang hari buat jahat pula. Maka jawab Allah Ta'ala, yang itu pun aku ampunkan juga. Menurut hebatnya kita berada di tempat yang baik, berkawan dengan orang-orang yang baik. Tu. Dan bila berada dengan orang-orang yang tak baik, maka kita pun mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum Allah itu ialah menjauhkan segala yang cegahnya dan mengerjakan segala yang suruh. Maka barang siapa mengerjakan segala yang suruhnya dan menjauhkan segala yang Allah Ta'ala cegah, bernama orang yang soleh. Ukuran kesalahan ini orang-orang yang soleh. Kita nak ikut jadi orang-orang yang soleh. Kalau suami-suami yang soleh, isteri-isteri yang soleh, bila anak yang soleh, yang mana tiga itu in qata amaluhu illa min salas. Satu itu anak yang soleh, doa dia tidak putus terus sampai kepada ibu dan ayah. Itu dia. Jaga molek, tolong jaga anfusakum wa ahlikum. Anfusakum wa ahlikum. Tanam baik-baik perkara-perkara baik kepada anak-anak yang menjadi anak yang soleh. Tak perlu harta banyak menjadi anak-anak yang soleh. Tak perlu harta yang banyak untuk mendidik menjadi anak yang soleh. Pasal besar ni dia punya hubungan dengan ibu dan ayah setelah meninggal dunia. Katalah ayah tu mungkin lara sikit dulu masa hidup, lara sikit.
Dapat anak yang soleh, apatah lagi yang hafaz Al-Quran. Yang hafaz Al-Quran, dia punya kelebihan. Orang yang hafaz Al-Quran tu, dia boleh memberi syafaat 10 orang ahli keluarga. Gitu. Tak lain tak bukan, yang pertama mesti ayah dia, mak dia, adik-beradik dia, tok kiri dia. Itu antara sebab supaya kita disuruh, supaya walaupun kita ni sah-sah dah 40 tahun ke atas, ada yang 60 tahun di sini, memang tak mampu dah nak menghafal Al-Quran 30 juzuk. Cuma kita boleh mampu menolong orang-orang yang nak menghafaz Al-Quran dengan cara memberikan kemudahan kepada mereka. Gitu. Kita menghafal tak mampu, dah mungkin nak menghafal Al-Baqarah 286 ayat. Nak menghafal apa lagi? Al-Insan, Al-Imran, An-Nisa. Mungkin tak mampu dengan umur, dengan mata yang sudah tidak terang lagi, dengan telinga yang mungkin kurang lagi boleh mendengar, dengan tenaga yang ada pun tak urut dah. Dengan ingatan pun ingat 2 gig sahaja. Slow je. Budak-budak 16 gig. Memori card dia laju sikit. Dia 2 gig, 2 gig ya. Ingat tak ingat? Siapa dia ni? Jumpa kawan-kawan dia pula. Saya aku dulu. Budak-budak ingat tadi pada dia 40 gig. Ni, otak dia ni boleh pick up, boleh. Jadi kita tolong mereka yang usaha mereka untuk menghafaz ayat-ayat Allah. Tolong dari sendiri. Sokongan dan juga kat mana-mana yang kurang. Contohnya kita nak buat seorang tak ada, ataupun tak sempat dah, tak mampu. Kita tolong dengan cara memberi apa-apa yang perlu ditolong. Kemudian, dan siapa mengerjakan yang ditegahnya, maka ialah orang yang jahat. Mudah ya. Yang buat baik dinamakan orang yang soleh. Kalau kita sebut muslimin muslimat sekalian, bila sebut ihdinas siratal mustaqim, kita nak jalan yang lurus, iaitu sempadan Allah. Tak say dialog-dialog, iaitu sempadan Allah. Siapa dia tu mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa dia Hindu? Yang nak hibur orang yang dijamin Allah Ta'ala surga ni. Siapa dia King? Alaihim siapa dia King? Tengok tafsir. Tengok tafsir King itu antaranya disebut ialah minan nabiyyin, para nabi. Memang orang-orang yang duduk di atas jalan yang betul. Nabi kalau seorang pun duduk dengan cara yang salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiddiqin, yang kedua orang-orang yang benar. Nak tengok benar tak benar, tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Segala apa perkara baik tidak pernah didustakan. Kok baik semua ya, dia setuju belakang kok baik-baik. Itulah dia Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian minal as-siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, yang berjuang dia menegakkan agama Allah. Dia sebut syuhada pun kita pun menunjuk sekejap. Sekarang ini tertumpu mata-mata tertumpu kepada mata-mata dunia tertumpu kepada Brazil. Rio de Janeiro. Berjuta duk tengok contoh, bersanggup berjaga malam. Ada yang ambil MC, ada orang yang video penipuan. Jangan lupa sebutir kru di Brazil 100 orang telah terkorban di Syria. Hak terbaru, sebutir kru di Brazil 2,000 orang terkorban di Iraq. Jangan main. Takut Allah, memang kena tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu di Malaysia berseronok di atas penderitaan saudara kamu di Asia Barat, di Mesir tak habis lagi, dan di Syria pun khabarah 200,000 orang telah terbunuh setakat ini. Bukan sikit itu, 200,000 orang telah terkorban dan berjuta-juta menjadi pelarian. Dan apa sumbangan kita, apa kesedihan kita menandakan kita ni, bila orang tanya man ikhwatuka, siapa saudaramu, layak tegak kita kata orang-orang Islam lah saudara. Sedangkan kita hanya mampu berseronok, tak mampu untuk bersedih di atas saudara kita yang sedang terkorban, yang sedang kehilangan ayah dan ibu di bumi Ambiya.
Semua kena tanya muslimin muslimat, tak terlepas apa yang sumbangan kamu untuk membantu saudara kamu. Walaupun kita tu jauh, sekurang-kurangnya bantulah dengan sepotong doa. Bukan payah sangat untuk Melayu pun tak apa. Allahumma suril Islam wal muslimin. Baca kamu dalam akhir-akhir khutbah yang kedua. Tak ada masalah. Boleh tengok bola sambil tengok, sambil berdoa. Ingat selalu kita, saudara kita yang berada di bumi Ambiya, yang setiap hari kena jadi mangsa korban. Kok perempuan, kok muda-muda yang terbaru dia kata kena roboh sampai mati. Ada orang yang berani buat itu, mereka orang-orang yang hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berlaku kepada anak beranak kita, baru balik sekolah, baru habis STPM, balik kena kerja, roboh sampai mati. Kita semua kata tak berlaku lagi kita. Tak apa, tapi apa sumbangan kita kepada orang-orang yang al-mustad'afin, yang sedang ditindas. Bukan hanya sekadar bersedih mendengar cerita kita, langsung tidak memberi apa-apa sumbangan, termasuklah walaupun sepotong doa. Semuanya ditanya belaka tu. Takut-takut kita tak boleh jawab. Apa yang kita buat ada skema masing-masing. Ada skema jawapan. Jawapan di luar skema, dikira salok. Kena tepuk dulu. Macam tu biasa. Tak ikut skema biasa yang dibuat oleh lembaga kebangsaan, dikira salok. Bila salok tak ada markah, dalam markah tipis nak boleh dia begitu. Kemudian disambung lagi sini, dia kata berkenaan dengan orang-orang yang berada di atas sempadan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang yang ada dalam kaum itu mengerjakan yang ditegur oleh Allah, hendaklah jangan orang soleh itu bawa diam, tidak pedulikan. Orang-orang soleh itu tidak boleh diamkan diri, tak pedulikan apa-apa kerjaan-kerjaan orang-orang yang jahat. Soleh lawannya jahat. Daripada Asy-Syuhada dan yang terakhir tadi Al-Anbiya wal Siddiqin wasyuhada wassalihin, dan orang-orang soleh. Yang orang soleh ini di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala. Ayat tambah lagi al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Pasal orang-orang yang ikhlas, al-mukhlasina lahuddin. Dengan masa nak takdir raya. Walau karihal kafirun. Siapa dia al-mukhlasin? Al-mukhlasin orang yang paling ditakuti oleh syaitan dan iblis. Pada masa setelah syaitan iblis dihalau oleh Allah Ta'ala daripada syurga sebab enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Syaitan buat permohonan pada Allah Ta'ala. Dia lagi mohon buat permintaan terakhir. Ya Allah, tak apalah aku dihalau daripada syurgamu, tapi aku berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam. Datuknya pun aku tak sanggup nak. Aku tidak mahu sujud, apatah lagi aku nak reda dengan anak cucu mereka. Allah Ta'ala pun perkenankan permohonan iblis. Baiklah, tunggu aku di hari kiamat. Innaka minal munzirin. Dalam surah tadi. Lantas Allah Ta'ala kata, kamu tidak boleh menyesatkan hamba-hambaku yang ikhlas. Illa min ibadikal mukhlasin. Aku tidak akan kusik hamba-hambamu yang ikhlas beribadat kepadamu. Kalau yang kena tu mungkin tidak ikhlas beramal ibadat untuk mencari sesuatu, mencari kemasyhuran manusia, mencari nama dan sebagainya. Kalau ikhlas, insya-Allah tak akan didekati oleh syaitan. Sebut dulu. Illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas kepadamu ya Allah, aku tak berani tak. Tu contoh disebut dulu. Kerana tidak mempedulikan itu membawa kepada turun bala bersama dengan mereka itu. Maka itulah halnya telah dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi yang telah mengatakan bahawa An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul qa'imu ala hududillah wal mudhina fiha kamathali qaumin istamahu ala
safinatin fi bahri. Nabi buat perumpamaan. Orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang jahat duduk di atas sebuah kapal yang besar. Buat undian, buat undi-undi siapa yang duduk atas, naik atas, yang soleh duduk di bahagian atas. Yang ahli maksiat duduk di bahagian bawah kapal, 2 tingkat besar kapal. Safinah ni bahtera besar. Mereka cerita dalam hadis yang panjang ini, Nabi kata cerita Nabi ini perumpamaan, bukannya itu perumpamaan. Nabi buat perumpamaan pasal tak tiga orang-orang yang di bawah yang melakukan maksiat, semua yang soleh terkena belakang. Nabi sebut orang-orang yang terpilih duduk di petak atas, naik ke atas kapal, duduk atas itu senang, angin banyak, air boleh ambil dimari. Yang duduk di bahagian bawah, kadang-kadang dia nak minum, terpaksa naik atas, nak basuh baju, naik atas ambil air. Tiba-tiba dia naik atas, dia buat rosok. Dia kena orang di atas, kau bawah, naik atas. Naik atas, dia kena orang di atas. Api basuh atas, untuk kain basuh. Kena pada orang-orang yang berada di bahagian atas kapal. Lantas bahagian orang-orang kaum yang ada di atas bahagian atas kapal membuat peraturan bahawa orang yang di bawah yang jahat itu tidak boleh naik lagi di atas bahagian atas, pasal banyak melakukan kerosakan. Lantas mereka tak lama duduk bawah, dahagai, takkan kamu meninggalkan kami dalam keadaan dahaga, baju dok basuh, pinggang mata dok basuh, air tak ada, izinkan kami ambil air. Oleh kamu banyak melakukan melakukan kerosakan ketika kamu berada di atas. Tak boleh, tak apa. Tak boleh. Tak boleh, tak apa. Kami terpaksa korek, kami terpaksa tepuk bawah kapal, badan kapal untuk ambil air. Jikalau perbuatan itu disetujui oleh orang di atas, nescaya kapal tersebut lama-kelamaan akan tenggelam. Yang tenggelam bukannya orang-orang yang ahli maksiat saja, termasuklah sebuah kapal tenggelam karam di lautan. Itu Nabi buat perumpamaan orang-orang yang soleh, yang tidak menggunakan peranannya untuk mencegah ataupun menghalang perkara-perkara mungkar. Itu dia. Contoh, sebuah kampung ada 5,000 orang penduduk. Yang soleh, yang dikatakan soleh, yang baik-baik ada 4,500 orang. Cuma yang kena, yang nakal, yang jahat ni cuma ada 500 orang saja daripada 4,500. Bermakna sikit saja jumlah mereka yang melakukan kejahatan. Tapi jumlah orang yang soleh itu 4,500 tidak boleh untuk mencegah perkara-perkara mungkar yang dibuat oleh 500 orang-orang yang nakal tadi. Itu yang kata kena bala. Nama hak baik, tapi hak baik itu boleh mencegah kemungkaran. Tak boleh buat apa. Tengok saja 500 orang yang buat maksiat. Itu yang mendatang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah yang nak tahu kampung itu baik ataupun tak baik. Tadilah. Kalau 5,000 penduduk, 4,500 orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang mari masjid. 500 orang je yang terlibat dalam perkara-perkara maksiat, maka kampung tersebut dikenali sebagai kampung yang baik. Okey, kecuali kampung itu ada 4,500 orang jahat, ada 500 saja orang-orang soleh, kena buli semua, nak mari surga pun kena buli, nak kena sekat tepi jalan, kena ubuk. Itu tak apa. Dan pasal sikit saja tak mampu untuk mengawal mereka yang ramai. Yang masalah yang menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala, kita ni ramai, tapi tak mampu untuk menyekat maksiat yang dibuat oleh kumpulan yang sedikit. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tindakan kamu? Saya tak urut, tak ada kapur, tak ada puasa, tak ada tak ada macam tadi. Kalau tak urut, pastikan kita berdoa supaya kampung kita, tempat kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik semua. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala din wa ala ta'ati. Minta itu semua. Pasal hati ini sentiasa berbolak-balik.
Dan minta supaya tetap dalam keadaan kebaikan, tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepotong doa juga walaupun tak mampu. Dan waktu baru ni, AJK masjid tengah duduk bersih. Dan tengah duduk bersih masjid untuk menyambut nisfu Sya'ban. Tak, bersih alhamdulillah. Tak ada air hijau, tak ada sarang labuk. Nah, kalau dok kat ni, cermin boleh buat tayamum. Tak, ada bulu tu kan? Ada buat dekat di cermin tu boleh buat tayamum. Tak, contoh. Bukan sini tak lain. Dan buat cerita dia kata, setelah selesai kerja-kerja pembersihan, dia tengok ada sekumpulan orang-orang muda yang buat bising di sebuah wakaf di luar masjid. Dan di luar masjid buat bising dalam keadaan minum arak, botol arak di tangan. Botol arak di tangan. Dengan rasa nak mencegah, dengan rasa tanggungjawab sebagai seorang AJK masjid, nak mencegah perkara-perkara yang dibuat itu tak betul, bising dan juga dalam keadaan minum arak Islam lah. Dan bila tegur itu saja mereka dah ada dendam di hati. Balik tegur, dia ekong batu ke arah surau berkenaan berserta dengan botol-botol arak sekali. Berlaku atas surau. Tengok. Tengok tak bila dah hati qalbun mayyit, dia tak kira siapa dia, rumah Allah Ta'ala ke, orang tua yang berilmu ke, dia tidak kenal lagi. Pasal dia tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Betul tak? Dia lepas dah, dah fikir tu lah. Dia kata, kalau tak puas hati, kenapa tidak urusan dengan kamu yang kamu pergi khianat masjid Allah Ta'ala itu pasal apa? Tengok. Dan dia tak khianat kita, dia khianat tempat-tempat. Tempat kita kerja, tempat kita kerja, tempat kita berkhidmat. Tengok. Sanggup menghina rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian. Pasal terlalu lama duduk. Lama duduk puji. Duduk tu puji. Puji dalam keadaan kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut lagi, maka bila kapal tersebut telah tenggelam, maka orang-orang soleh yang tadi pun yang anggap mereka itu baik pun sama-sama tenggelam berserta dengan anak-beranak mereka. Tengok. Dan ini Nabi buat perumpamaan supaya kita ingat kepada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab fi soal Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan fi ummatihi. Nak tunjuk Nabi ini sayang dan kasih kepada umat dia. Mereka akhir mencegah kemungkaran ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya yang terseru. 4 sahabat terseru, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, dan sahabat-sahabat lain yang dijamin syurga ada depan Nabi. Ya sahabatku yang aku kasihi, aku nak bertanya kepada kamu sekalian satu soalan. Nabi tahu dah soalan itu, cuma nak tahu pendapat sahabat-sahabat dia. Dan Nabi tahu jawapan dia dan jawapan. Dan nak tahu macam mana jawapan para sahabat. Maka jawablah di kalangan para sahabat. Nabi bertanya, siapakah orang yang paling mulia? Dan Nabi tanya, siapakah orang yang paling mulia? Maka seorang sahabat bangun menjawab, ya Rasulullah, yang paling mulia tentunya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus jawapan kamu. Dan jawapan kamu itu betul. Memang pun malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan keburukan. Sentiasa bertasbih, sentiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan jawapan yang aku mahu. Memang malaikat tidak pernah melakukan la ya'sunallah, tidak melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Tapi itu bukan jawapan yang aku mahu. Bangun sahabat yang kedua, ya Rasulullah, sudah pastinya para rasulnya lah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul jawapan kamu. Memanglah para rasul itu utusan Allah Ta'ala, terjaga daripada melakukan keburukan, maksum. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah berkata sesuatu, berbuat sesuatu mengikut hawa nafsu, melainkan dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dia mulia juga, tapi itu bukan jawapan yang aku mahu. Maka jawablah para sahabat yang lain dengan jawapan yang sama juga. Malaikat, Rasul. Kemudian yang ketiga bangun, ya Rasulullah,
para sahabat ni, kami semualah orang-orang yang mulia. Memang kamu, aku nantikan kamu ini orang mulia sebab kamu ini sentiasa bersama aku menyokong Rasulullah, menyokong agama Allah. Dan bersama aku sama, memang mulia tu. Tapi itu bukan jawapan yang aku mahu, kata Nabi. Dan setelah Nabi diam sekejap, sahabat bertunduk mencari jawapan. Nabi tertunduk, Nabi tunduk, Nabi bangun balik, Nabi angkat kepala dia yang mulia. Sahabat tengok berjebok air mata penuh di pipi dan juga janggut basah. Basuh janggut baginda yang mulia. Lantas Nabi jawab, orang yang paling mulia di kalangan kita hamba, yang di kalangan kamu ialah umatku. Dan siapa umatmu ya Rasulullah? Iaitu umatku yang lahir setelah aku yang lahir setelah aku wafat. Dan mereka beriman pada Allah Ta'ala dalam keadaan tak pernah melihat wajahku. Siapa dia tu? Kita semua yang cengok atas masjid Allah Ta'ala sekarang. Nabi kata kita ni orang yang paling mulia. Siapa yang mulia? Yang beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Rasulullah dalam keadaan dia tak pernah tengok, tak pernah jumpa aku, tapi dia tetap beriman kepada Rasulullah. Dan kita, tak ada orang di dalam kita ni yang berjumpa dengan Rasulullah. Kita berada, kita orang yang paling mulia. Noyak Nabi sayangnya kepada umat dia. Ingat dia Nabi ingat kita, dia nangis basuh janggut. Dan tengok, banyak esok Nabi itu saja macam mana keadaan umat. Lantas Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala dengan 3 doa. Bab fi soalin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan fi ummati. Ringkas kita ni, hadis ni hadis panjang. Ringkas kita, Nabi minta 3 perkara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah 2 perkara yang dikabulkan oleh Allah itu telah aku minta daripada Allah Ta'ala, kiranya tidak dibinasakan umatku dengan kemarau setahun, maka diberi Allah akan dia. Nabi minta kali yang pertama dengan Allah Ta'ala. Dia tahu umat dia ini akhir zaman ini banyak terbabas daripada sempadan Allah. Nak ayat kasihnya sebelum dia wafat tu, sebelum bersama dengan sahabatnya, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala dan rukuk yang panjang, qiyam yang panjang, rokok yang panjang, sujud yang panjang. Sahabat ni pelik tengok kenapa Nabi ini hari ini semaya sunat, qiyamnya agak panjang daripada biasa, dan sujudnya panjang, rokoknya panjang, dan bacaannya panjang. Lepas semaya dia berjawab, aku sembahyang, aku minta dengan Allah Ta'ala 3 perkara supaya diperkenankan untuk kemudahan hamba. 2 perkara yang Allah Ta'ala perkenankan. Ya Allah, aku minta kepada Allah supaya tidak kiranya dibinasakan umatku dengan kemarau setahun, maka diberikan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala maklum. Ada dia. Supaya kita hidup diberikan kemarau yang panjang. Setahun kemarau. Tak ada. Kalau mana pun 2-3 bulan hujan balik. 2-3 bulan panas, hujan balik semula. Tengok Allah Ta'ala terima permohonan yang pertama Nabi supaya tidak diberikan kemarau yang panjang. Masih lagi boleh sembelih lembu yang gemuk ke tempur. Nak korban lembu yang terbaik, lembu yang banyak daging. Tak jumpa lagi lembu-lembu yang nampak berlapis, berusuk. Nandakan rumput pun kuning, lembu pun ada daging. Maknanya tidak diperkenankan Allah Ta'ala supaya menjadi kemarau. Maka doa Nabi yang pertama Allah Ta'ala perkenankan. Tengok sayangnya Nabi supaya diampunkan dosa. Ada pun sabdanya lagi. Dan aku minta pada Allah Ta'ala supaya tiada diberinya kekuasaan akan seteru memerintah atas muslimin lain daripada muslimin, maka diberinya aku akan dia. Nabi bermohon, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, janganlah kiranya kau jadikan orang-orang kafir itu memerintah ke atas orang-orang muslim, menjadi pemerintah kepada orang-orang muslim. Maka Allah Ta'ala perkenankan. Dia boleh usik agama Allah. Islam dia boleh usik. Itu pasal boleh jadi pemerintah kepada orang-orang Islam. Dia mesti orang Islam yang memerintah orang-orang Islam. Termasuk dalam bab berlaku di Spanyol. Cerita ni berlaku di Spanyol. Nak orang-orang yang istiqamah dengan agama Allah Ta'ala.
dua orang gadis yang sedang beli belah di sebuah pasaraya di bandar di Sepanyol. Tak. Sampai di kaunter pembayaran, cashier. Cashier itu seorang wanita warga negara Arab. Biasalah cashier pakai macam-macam, dia tak pakai ni, pakai tudung. Pasal bekerja di tempat negara orang putih. Jadi tak perlulah lebih-lebih sangat. Contohnya gitu. Datanglah dua orang perempuan berkerudung, pakai jubah panjang, tutup muka. Letak barang nak bayar, disindir oleh cashier tadi. Kalau you nak mengamalkan Islam secara sempurna, baliklah negara Arab. Sini tak perlulah awak lebih-lebih. Tak dia nasihat. Kalau you berdua tu nak mengamalkan Islam dengan cara hak molek baik, baliklah ke negara Arab. Situ nak buat baik pun buatlah. Ada orang pandang serong. Dengan berhikmah dia buka tutup muka ni. Dia buka. Ternampak jelas matanya dua putih biru. Dan hidungnya mancung. Dia kata, saya seorang warga negara Sepanyol. Saya warga negara Sepanyol, mata saya biru, hidung saya mancung. Ayah saya Sepanyol, topi saya Sepanyol. Dia kata, Islam ini hak milik semua orang walaupun mana mereka berada, tetap kena jaga Islam biar sampai sempurna. Bukan nanti nak duduk di Arab barulah nak jadi sempurna. Yang you tu warga negara Arab, patutnya bawa budaya Islam yang sempurna sini. Bukan you daripada Arab bawa mari sini, kamu terpengaruh dengan budaya Sepanyol. Jadi ini yang berlaku banyak kali. Duduk tenggilah, tidur hilang dinilai tidur. Contoh, tengok balik gaya macam-macam. Kalau pelakon Hollywood, tengok Pak, ada simpah. Pak turun Pak, mana gaya, balik putih tengok. Allah, kalau pelakon Hollywood, pakaian dia. Tengok. Baru Malaysia tu belum lagi pergi luar negara. Tengok. Pasal dia ingat kampung dia saja yang boleh mengamalkan Islam. Pasal lama orang baik. Bila duduk di luar kawalan kampung dia, dia dah jadi bebas. Tak tahu gaul dengan siapa dia. Ini orang takut. Orang takut berlaku kepada anak-beranak kita. Itu dia. Betul. Bukan kaya. Apa yang dia? Saya kira. Asal dia tak ada. Jadi gitulah. Dia tadi tak kata orang jadi cashier tadi pun merah muka dia, merah padang muka dia pasal rasa malu. Lepas tu ni asal warga negara Arab ni bawa Islam hak sempurna sini. Dan bukan sebab daripada Arab ni mari sini boleh buat bebas macam orang Sepanyol. Gitu. Malu dia. Malu dia. Tak. Orang-orang di luar sana sibuk dalam keadaan meninggikan Islam. Anak-anak muda kita di sini sibuk dalam keadaan jaga malam untuk tengok pasukan kegemaran. Contoh. Dan anak-anak muda di Korea ni, jangan main walaupun Korea sedang sibuk bertadarus Al-Quranul Karim setiap malam. Tengok. Dan walaupun anak-anak muda kita sini tak minat Quran, Allah Ta'ala pilih anak-anak muda di negara yang mungkin khusus dengan Islam ini boleh baca Quran dengan baik. Bertaranum lagi. Anak Korea contoh. Ini. Kalau pesan pada anak-anak kita, yang minat-minat tu betul dah minat bola tu. Pastikan dia pakai jersey yang tidak ada lambang salib. Brazil ada kali tu. England, Sweden, tu siapa pakai orang main Jumaat? Ya Allahu Akbar. Salib tebeng tak ada. Turkiya dia kalau boleh tak payah. Kalau boleh tak payah. Pasal seolah-olah mengagungkan. Mengagungkan. Sokong boleh tapi mengagungkan dia punya teror dia tu jadi lain. Contohnya begitu. Kemudian disebut lagi yang kedua tadi, Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Islam dibentuk oleh Islam sendiri, mana pemimpin yang beragama Islam. Maka Allah Taala perkenankan. Kemudian yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku meminta pada Allah Taala kiranya bahawa tiada umatku itu memberi rasa akan kegerangan, akan pergaduhan setengah mereka kepada setengah yang lain,
maka ni satu Allah Ta'ala tidak makbulkan. Maknanya Nabi minta supaya umat Islam tidak berlaku pergaduhan sesama sendiri, tidak padak sesama sendiri, tidak bertengki sesama sendiri, tidak maknanya tidak baik sesama sendiri. Itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, umat Islam hari ini pun masih lagi bergaduh sesama sendiri. Belam-belam tu satu rumah pun masih lagi bertengki berdiri kata. Ni hak payah ni nak didik nafsu sempena Ramadan Al-Mubarak. Jaga molek hak jalan ni supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Insya-Allah kita ada sekali lagi pada minggu depan sebelum masuk Ramadan Al-Mubarak. Insya-Allah apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang merupakan kelemahan kita manusia biasa. Apa yang salah sebut, salah cakap, minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.